Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaidatul Umairah akan menyampaikan sebuah slogan merdeka. Sultan Muzaffar, sultan yang hebat, memimpin Melaka sehingga masyhur. Tanah Melayu, tanah berdaulat, pemimpinnya adil, rakyatnya makmur. Sultan Alauddin selalu berjaga, Umar Al-Khattab kayu pengukur. Bumi Melaka pernah bercahaya tatkala Islam bertapak subur. Kapal Portugis melabuhkan sauh, Selat Melaka tampak gelora. Al-Quran dan Sunnah semakin jauh, penjajah mencekam tanah air binasa. Kuasa penjajah tidak tertangkis, kuasa rakyat tidaklah pukul. Ciri Melayu kian terhakis, ciri Barat terpahat utuh. Rakyat tertindas menjadi takut, lagak penjajah bagaikan dewa. Pejuang negara bangkit menyahut, semangat jihad membakar di jiwa. Tok Jangkut, Dul Said dan Datuk Bahaman, Rentap, Mat Saleh dan Abdul Rahman Limbung. Bermandi darah tak takut ancaman, pantang menyerah walau dikepung. Pemuda berilmu bertambah bilangan, memandu manusia menunjuk arah. Pejuang politik mencari jalan, menggapai merdeka tanpa titisan darah. Zaman penjajah akhirnya tamat, rakyat memimpin bangsa dan watan. 31 Ogos, tarikh keramat, laungan merdeka bersahut sautan. Sekian, terima kasih. Warga SKSK, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia prihatin. Semoga negara kita terus menerus diambang kemerdekaan dan terus menerus hidup dalam penuh kesesaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Anak Merdeka. Aku anak merdeka, bangkit dari persada luka, berdiri megah di pentas wira, ingin ku tebus maruah bangsa. Aku anak merdeka, terjaga dari ranjang kecewa, berpaksi gagah di panggung perkasa, ingin ku bela nasib bangsa. Aku anak merdeka, harapan nusa dan bangsa. Akan ku tentang petualang negara yang tegar membuat angkara. Aku anak merdeka, di hati semangat wajah, di dada penuh satria. Ini tuah akan membela untuk ku balut luka lama. Sekian, salam kemerdekaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera dengan Busha Cik Ahmad Azhar.
bin Syardin, Guru Besar SS Syekh Tuan Secaran bin Syed Muhammad, Kanan Hayal Murid, Puan Hashimah binti Abu Hanifah, Kanan Curriculum, barisan para guru yang saya hormati dan barisan anak didik yang cikgu sayangi sekalian. Di kesempatan ini, saya Puan Masirah binti Abdul Hamid selaku Perengkanan Pentadbiran SK Sri Kelebang ingin mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan kali ke-64. #Malaysia Prihatin, lindung diri, lindung semua, kita menang bersama, jaga kita dan stay safe, stay at home. Tanggal 31 bulan 8 setiap tahun merupakan tarikh keramat bagi semua rakyat Malaysia. Marilah kita bersama-sama menjaga keamanan negara kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia prihatin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Hashimah binti Abu Hanifah, Perengkanan Co-Curriculum, ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan yang ke-64 buat semua warga SK. Salam Malaysia prihatin. Terima kasih. Salam merdeka untuk semua. Jom kita sama-sama merdekakan Malaysia dari tawanan COVID. Kita jaga kita. Malaysia prihatin. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada semua warga SK. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Malaysia prihatin. Malaysia prihatin demi negara. Merdeka, 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 merdeka. Malaysia prihatin. Kita jaga semua. Merdeka. Saya Puan Mazlina ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64 untuk semua warga sekolah Sri Kelebang. #Malaysia prihatin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Hanizah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64. Didoakan semoga negara kita Malaysia terus aman dan harmoni. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64 buat semua warga pendidik dan anak-anak SK Sri Kelebang. Merdeka! Bunga Raya Bunga Kebangsaan, warna merah indah menawan. 31 Ogos Hari Kemerdekaan, Malaysia bebas dari penjajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afif bin Muhammad Syah selaku Ketua Pengawal Sekolah Kebangsaan Sri Kelebang telah diberikan kesempatan untuk memberikan ucapan sempena Hari Kemerdekaan pada tahun ini. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama meraihkan Hari Kemerdekaan bagi tahun 2021. Hari Kebangsaan pada tahun ini bertemakan Malaysia Prihatin. Tema ini amat bertepatan dengan situasi yang Malaysia sedang hadapi. Sebagai pelajar pula, kita sewajibnya meneruskan pembelajaran walau apa pun yang berlaku. Kita sebagai pelajar juga haruslah mengekalkan diri di rumah sahaja. Hal ini adalah untuk menyelamatkan penularan COVID-19 di negara kita dan memulihkan semula kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Akhir kata, sempena hari yang gemilang dan terbilang ini, sama-samalah kita menyemarakkannya dengan penuh semangat patriotisme. Bersyukur menjadi rakyat Malaysia, bumi bertuah indah permai. 64 tahun kita merdeka, rakyat hidup aman damai. Semarakkan kemerdekaan dengan norma baharu. Kibarkan jalur gemilang, jaga adab bahasa di media sosial. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab terhadap bumi Malaysia. Kaum Melayu, Cina dan India, hidup sejahtera bersatu padu. Jasa pemimpin jangan dilupa, rakyat terbilang negara maju. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-64 untuk semua warga SK Sri Kelebang. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-64. Mari kita sama-sama mendoakan agar negara kita pulih daripada wabak coronavirus yang melanda dunia. Pahlawan, jika hilangmu tanpa pusara, jika pusaramu tanpa nama, jika namamu tanpa
dengar. Penjajah mengatakan kau derhaka, maka kaulah pahlawan sebenarnya. Gemar seabad silam, Inggeris datang meredah Pahang bersama peluru bersama senapang, membunuh menangkap setiap pejuang. Sungai Semantan berubah merah, bukan sarap hilir ke Kuala, bukan rakit mudik ke Hulu. Arus merahnya menjulang mayat, pahlawan bangsa, pahlawan rakyat. 7 liang dadanya tersayat. Pahlawan untukmu derita, untukmu penjara, bukan bintang tersemat di dada, semangatmu api negara berdaulat, namamu terukir di jantung rakyat. 69 Komando atau VAT69 dikenali sebagai sebuah pasukan gerakan khas yang bercorak ketenteraan. Pasukan ini telah dilatih khusus oleh pasukan United Kingdom Special Air Service Regiment atau SAS. Hasilnya, mereka dapat mempelajari ilmu medan perang bagi mengekang dan membentras sebarang kegiatan insurgensi oleh Parti Komunis Malaya pada waktu itu. Setelah tamat insurgensi kedua pada tahun 1989, pasukan 69 Komando ini telah terlibat dalam banyak kejadian dan peristiwa yang mengancam kedaulatan negara. Salah seorang anggota pasukan 69 Komando yang amat disanjungi kerana keberaniannya ialah Assistant Commissioner of Police ACP Abdul Razak bin Muhammad Yusof. Untuk mengenali pahlawan kita yang kedua dalam episod ini, kru Lok Pahlawan berkunjung ke Markas Brigade Utara Pasukan Gerakan AM yang terletak di Ulu Kinta, Perak. Di sini lahirnya pahlawan-pahlawan 69 Komando bagi meneruskan warisan darah perwira VAT69. Nama saya Abdul Razak bin Muhammad Yusof, dilahirkan 54 tahun yang lalu pada 10 bulan Februari di Batu Enam, Teluk Mas, Melaka. Saya berada di Melaka sehingga berusia 6 tahun. Kemudian bersama-sama dengan ayah saya yang bertugas sebagai polis pada masa itu, anggota polis pada masa itu, berpindah ke Kedah. Di Kedah, saya berada di satu pekan kecil, nama dia Langgar. Kebetulan Langgar itu merupakan satu pekan, satu kampung yang banyak dipenuhi oleh pondok-pondok. Kalau di Indonesia itu macam pesantren lah, pondok-pondok pengajian agama. Dan saya dibesarkan dalam suasana pondok-pondok itulah. Ayah saya merupakan seorang anggota polis MM. MM tu mata-mata lah. Mata-mata lah masa saya dilahirkan sampai saya boleh dikatakan sampai belasan tahun, ayah saya masih mata-mata lagi. 26969. Sampai saya rasa hampir ayah saya pencin, boleh dapat kopral, dan boleh dapat sarjan bila pencin. Terus terang saya katakanlah, ayah saya bukan seorang yang berjawatan besar, bukan seorang yang ada gaji yang tinggi. Jadi kita belajar berfungsi lah. Bila dulu, bila mak saya tanya, kan, apa cita-cita saya katakan pada mak saya nak jadi orang besar. Dan mak saya bila mendengar jawapan saya begitu, mak saya mengulaslah kepada saya. Kalau nak jadi orang besar, saya dalam keluarga dipanggil Buang sebenarnya, Buang. Panggilan saya Buang. Kalau Uang nak jadi orang besar, mak saya kata, sebenarnya kita kena berjuang untuk ummah yang besar, bukan untuk peribadi. Kalau kita nak jadi orang kecil, kita berjuang untuk diri kita sendiri. Kalau kita nak jadi orang besar sikit, kita berjuang untuk keluarga. Tapi kalau kita nak jadi orang yang lebih besar, kita kena berjuang bukan saja untuk keluarga, kita kena berjuang untuk ummah, untuk masyarakat, untuk mungkin kalau nak jadi orang besar lagi, macam Rasulullah tu dianggap sebagai ni, dia pejuang untuk ummah. Bukan saja ummah pada zaman kelahiran dia tu, pada zaman ni, tapi sampailah sekarang
Jadi itu sebab dia nama besar. Jadi kalau kita nak jadi orang besar, kata mak saya, kita kena jadi pejuang ummah, pejuang masyarakat, pejuang negara. Jadi itulah cita-cita saya sampai apa yang ada pada saya sekarang ni. Dari kecil lagi, ACP Razak sudah menanam hasrat untuk menjadi seorang pejuang bangsa dan negara. Apakah agaknya yang mendorong beliau untuk mempunyai cita-cita yang begitu tinggi sekali? Sejak kecil sehingga remaja, saya minat sesuatu yang mencabar kemampuan saya lah. Sebenarnya seperti kalau di kampung tu ramai orang suka berenang, kan, berenang sungai pada masa tu. Walaupun rumah saya jauh pada sungai, saya inilah berjalan kaki ataupun inilah naik basikal ke sungai secara sembunyi-sembunyi lah, kan, dan berenang lah di sungai tu. Memang daripada tak tahu apa, saya belajar berenang senang ya. Saya tengok orang terjun pada jembatan, saya pun terjun jembatan. Walaupun saya tak tahu berenang, tapi saya ada ni lah, macam ada target lah. Saya akan ke tepi dan saya akan ni lah buat apa saja untuk sampai ke tepi, kan. Dan kali pertama saya buat begitu berjaya, kali kedua pun, dan last kali saya pandai dengan mencuba begitu saja. Rumah saya masa tu, masjid saya tu dekat dengan makam raja, di makam Raja Langgar tu. Saya menyahut cabaran budak-budak kalau berani tidur dekat kubur Raja Bersiung, dia orang nak bagi duit apa semua, dan saya sahut cabaran tidur, kan, dan menang banyak ni lah cabaran-cabaran tu, kan. Kadang-kadang duitnya tak saya guna pun, tapi sebab nak menyahut cabaran. Sifat ACP Razak yang sukakan cabaran telah wujud dalam dirinya sejak dari zaman remaja lagi. Bagaimana beliau boleh menjadi seorang yang begitu berani pada umur yang cukup muda? Saya dibesarkan dalam kawasan pondok, dan antara inilah pelajaran yang pertama sekali diajarkan dalam pondok tu ialah tentang hal-hal akidah ni kan, tentang perkara-perkara yang bersangkutan dengan tauhid, kan. Jadi bila kita dah percayakan yang Tuhan itu maha berkuasa, maha pelindung, maha berkehendak, jadi tidak ada yang akan berlaku melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada kita. Dan saya pegang benda tu sampai sekarang lah. Saya dah tak reti nak takut apa-apa dalam perang ke, dalam pertempuran dan sebagainya. Bila keberanian itu perlu, dan saya terus tauhidkan lah, terus akidah saya katakan yang tidak ada yang lebih berkuasa melainkan Allah, dan hidup yang paling mulia hidup sebagai seorang ulama, dan mati yang paling mulia mati sebagai seorang syuhada, dan that's it lah. I go for it lah. Prinsip hidup ACP Razak begitu mudah sekali. Kita tidak perlu takut dengan apa-apa selagi kita percaya dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pegangan beliau. Kami berjaya menjejaki Ibu ACP Razak, Cik Basha, untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang perwatakannya, terutama sekali mengapa beliau memilih untuk menjadi seorang anggota polis. Dia daripada kecil kan, dia beli apa nama patung-patung tu, patung kecil-kecil tu atur lah polis dengan askar. Ni polis, ni askar tu, dia duduk menerap, atur lah. Tembak gitulah dia. Daripada dia sekolah dia Darjah 5 lagi, sekolah dia Darjah 5, dia suka nak bersilat, minta dengan makcik nak bersilat. Nangis-nangis minta nak mandi minyak panas. Ni tu tak bagi, makcik takutlah kena minyak panas ke apa. Dia nangis-nangis minta. Dia suka ini benda yang inilah yang mencabar. Minat ACP Razak kepada benda-benda yang mencabar memang terselah. Isterinya sendiri pun mengakui yang suaminya memang suka melakukan perkara-perkara yang jarang dilakukan oleh orang lain. Dia cakap dia nak buat terjun dan kemudian akad nikah di rumah saya. Tapi arwah bapak saya bila dengar macam tu, orang tua kan payah sikit nak terima satu benda yang pelik kan. Terus dia kata, tak boleh lah, tak payah buat di rumah kita. Kalau ni selepas akad nikah.
Jadi pada saya hati tu macam berkata-kata juga betul ke perangai suami aku, bakal suami aku macam ni nak buat kan. Saya pun jenis penakut juga, bukan jenis yang seorang yang berani ya. Jadi dalam tak apalah, kalau dah saya terpaksa terima dia seorang polis dan saya terpaksa terimalah apa yang dia nak buat kan. Saya memang suka sesuatu yang mencabar diri saya, kan? Dan bagi saya tak nampak kerjaan lain selain pada askar ialah polis, kan? Kalau askar kita tengok cuma cabaran itu akan dihadapi bila keadaan perang saja. Di polis ini cabarannya mungkin boleh kata ada saja jenayah, ada saja ancaman di negara kita ni akan deploykan polis untuk handle ataupun counter masalah-masalah ini. Dan polislah tugas yang paling mencabar untuk saya inilah ceburi. Itulah sifat dan perwatakan pahlawan kita, ACP Abdul Razak bin Muhammad Yusof. Beliau memilih untuk menjadi seorang anggota polis di Raja Malaysia kerana kerjaya itu sajalah yang dianggap paling mencabar buat dirinya. Bagi seorang yang suka menyahut apa saja cabaran, anak jati Teluk Mas Melaka ini telah berjaya menjadi seorang anggota polis yang cukup luar biasa dan berani menempuhi apa jua cabaran yang bakal dihadapinya. Sebelum ini, kita telah mengenali asal-usul dan perwatakan ACP Abdul Razak bin Muhammad Yusof melalui penceritaan beliau sendiri, ibu dan juga isterinya. Pendek kata, beliau memang sukakan cabaran, dan cabaran yang dihadapi oleh seorang anggota 69 Komando bukan untuk orang biasa. Bagi mengetahui bagaimana ACP Razak melengkapkan dirinya untuk menempuhi cabaran-cabaran ini, kami berjaya menjejaki seorang anak muridnya, Encik Faizal Iskandar. Saya mengenali beliau sebenarnya daripada angle yang berlainan. Mungkin orang mengenali dia sebagai komando pahlawan. Saya pahlawan juga, tapi lebih kepada dia mengajar kita menahan nafsu, lawan dengan nafsu kita sendiri. Contoh buat makan, sangat special. Dia makan, dia tak makan sembarangan makanan. Dan dia berhenti sebelum kenyang. Kemudian dia akan puasa setiap Isnin dan Khamis. Dia seorang yang kurang tidur. Dia kurang tidur. Pernah kadang-kadang bila dia datang KL ada meeting dekat Bukit Aman, saya akan jemput dia datang tidur kat rumah lah. Even though dia tidur dalam pukul 2-3 pagi pun dia akan bangun pukul 4 lebih untuk bangun tahajud. Dan every day without fail dia akan bangun tahajud sembahyang. Dia sebenarnya orang yang seni, martial artist, dan dia idola dia dahulu yang saya pernah tanya dia Bruce Lee. Semua tahulah legend kan. Bruce Lee adalah idola dia yang pertama waktu dulu. Dan dia sebenarnya bukanlah kata jahat ataupun nakal, tapi ganas. Dia punya ganas tu dulu masa mencari, macam saya juga kan, dia mencari identiti dia. Dan dia mula-mulanya Bruce Lee, tapi bila dah tu dia punya perubahan dia ke arah dia mengidolakan Rasulullah SAW sebagai dia punya role model dalam kehidupan. Pada pandangan Iskandar, apakah kehebatan ACP Razak berbanding dengan orang lain? Teknik dia laju lah. Kehebatan dia laju. Stamina dia memang, saya pun kalah dengan dia. Stamina. Dan saya belum pernah. Ada sekali tu, dia dari segi artis ni, 3 benda yang saya nampak. Dia suka silat. Yang keduanya, dia juga bersajak dan dia pandai melukis. Yang orang tak tahu, dia dulu dia minat lah melukis juga kan. Dan dia kidal. Orang kidal ni selalu dikenali sebagai orang yang seni kan. Jadi, bila saya suruh dia tunjuk, ada sekali tu kami dekat taman permainan, saya buat ni, dia lebih dikenali sebagai Pak Ndak. Saya panggil dia Pak Ndak lah kan. Saya cakap, Pak Ndak, boleh tak saya nak tengok Pak Ndak pumping? Lepas tu okey, kata boleh. Dia cari satu side dekat corner tu, tak menghalang lalu lalang kan. Dia terus turun, tak warm up, even tak buka slipper pun, dia terus pumping 100 kali.
Sejak hari tu setiap kali saya nak saya lemah mungkin nak exercise, nak jogging ke apa, saya akan tengok video tu. Saya akan terinspirasi lah dengan beliau. Saya pernah juga tanya dia, Pak Nak masa nak buat operasi, setiap kali operasi tu Pak Nak ada rasa takut tak? Dia kata takut tu kena ada sebab kerana takut tu lah kita ada sifat berhati-hati. Tapi tak boleh terlalu takut sangat. Dan apa-apa yang kita buat pun kita kena serahkan pada Allah Ta'ala. Dan dia pergantungan dia pada Allah Ta'ala tu sangat kuat. Yang membuatkan dia setiap kali operasi dia akan bangun tahajud malam, berdoa, minta pada Allah. Lepas tu baru dia akan bergeraklah. ACP Razak mempunyai kekuatan fizikal dan stamina yang cukup sempurna untuk menjadi seorang anggota 69 komando yang disegani. Namun, kehebatan jasmani sahaja tidak mencukupi. ACP Razak selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum memulakan sesebuah operasi. Keistimewaan beliau ini telah diuji apabila beliau terlibat dalam operasi yang cukup bahaya, iaitu Ops Subuh pada bulan Julai tahun 2000. Pada 2 hari bulan Julai tahun 2000, negara kita digemparkan dengan rompakan senjata milik Angkatan Tentera Malaysia di Pos 2 Kem Kuala Rui dan Kem Batalion 304 Regimen Askar Wataniah. Rompakan pelbagai senjata tempur ini dibuat oleh sebuah organisasi pengganas militan yang dikenali sebagai Al-Maunah. Selepas 4 hari rundingan menemui jalan buntu, ACP Razak bersama 19 orang anggota unit 69 komando telah diarahkan ke kawasan kubu Al-Maunah di dalam hutan Bukit Jenali berhampiran sebuah perkampungan di South Perak. Semasa approach ke operation area itu, satu rundingan ataupun satu rayuan yang dibuat oleh pihak kita panggil crisis management team lah, dalam itu dengan menggunakan laut hailer, seolah memujuk pihak Al-Maunah ni untuk menyerah diri. Dan antara ni salah satu tindakan yang mereka lakukan ialah dengan memanggil keluarga kepada kumpulan Al-Maunah ini untuk merayu. Inilah kumpulan Al-Maunah tu. Antara yang dipanggil anak-anak kepada kumpulan Al-Maunah perpetrators tu lah, isteri dan ibu kepada ni perpetrators tu untuk merayu. Semasa dalam perjalanan tu saya mendengar rayuan daripada keluarga-keluarga ini, menyebabkan saya rasa sayu tu. Seolah-olah macam, ya Allah Tuhanku, aku tak akan membunuh seorang suami di depan isteri dia. Aku tak akan membunuh seorang anak di depan mak dia. Aku tak akan membunuh seorang bapa di depan anak-anak mereka. Dan saya bawa masa tu doa yang, ya Allah Tuhanku, bagilah aku penyelesaian yang baik untuk selesaikan kes ini. Doa itulah yang saya bawa sepanjang perjalanan. Apakah tindakan yang diambil apabila beliau mula-mula nampak musuh? Bila saya lihat musuh datang menghala kepada saya berada di satu batu di tepi sungai, dan saya mengikut perjalanan musuh itu dengan menendang kepala dia sampai ke sungai yang cuma dalam 10 meter saja daripada jarak saya berada di belakang batu itu. Saya masih menendang kepala dia sebab kita memang dilatih untuk menembak kepala. Tetapi hati saya berdoa, ya Allah Tuhanku, bagilah aku kemampuan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang aman. Dan sepanjang tendangan saya kepada kepala dia tu, saya berdoa benda tu. Dan kemungkinan doa saya tu mengalir kepada dia, sehingga seolah-olah dia kemudian merasakan ada orang yang sedang memandang dia, sedang menenang dia, dan dia pun melihat ke atas dan nampak saya pada masa tu sedang mengacu kepala dia. Dan dia terus bagi salam, Assalamualaikum. Dia kata, jangan tembak teman, dia kata. Teman mujahidin. Dan saya balaskan, takkan teman nak tembak, tetapi menyerah layuk. Dalam keadaan yang sama, mungkin ni act of God lah. Ini apa yang Tuhan hendak.
salah seorang daripada anggota saya tu kenal rapat dengan salah seorang pada perpetrators tu. Dan orang tu katakan, ini ini orang kampung teman katanya. Kan, dan mereka pun berpeluk-pelukan. Kan? Salah seorang pada operator saya yang berpeluk-pelukan dengan salah seorang pada perpetrator tu. Kemudian bila yang lain-lain turun nak menyerahkan, nak letakkan senjata, bila tengok anggota saya dengan perpetrator itu berpeluk-pelukan, yang lain-lain pun sama juga berpeluk-pelukan, dan inilah yang menjadikan keadaan agak kondusif dan perkara ini dapat diselesaikan dengan cara yang lebih selamat dan aman. ACP Razak dan pasukannya telah menyusup masuk ke kubu musuh dan berjaya bersemuka dengan Ketua Kumpulan Al-Maunah Muhammad Amin bin Razali. Selama lebih 2 jam perbincangan, pihak musuh bersedia menyerah diri tanpa sebarang kejadian yang tidak diingini. Kemahiran berunding dengan musuh yang lebih ramai kekuatannya bukan sesuatu yang mudah untuk dicontohi. ACP Abdul Razak bin Muhammad Yusof adalah satu-satunya pahlawan yang telah berjaya menyelesaikan konflik tanpa pertumpahan darah. Satu sifat keberanian yang unik dan cukup luar biasa. Keberanian yang ditonjolkan oleh kedua-dua pahlawan kita memang amat sukar ditandingi. Bukan calang-calang orang sanggup menghadapi dan mengharungi cabaran mereka. Namun, legasi perjuangan mereka mesti diteruskan dan warisan darah perwira 69 Komando diabadikan buat Islam.